Okay, terima kasih Fahmi. Itu dia cerita pagi dari negeri Perak, Lemang ya. Hidangan yang wajib ketika hari raya. Tapi hari raya pada kali ini kita sambut mungkin sedikit berlainan sebab cuaca panas sampai 37 darjah Celsius pun ada. Tengok api kat Lemang tu pun rasa panas. Sebab kita boleh rasa haba and feels like kalau kat telefon dia tulis kan feels like 40 darjah Celsius. It's cukup really panas. Kenapa panas? Sebab sekarang ni kita semua sedang mengalami fenomena El Nino. Dan bagaimana disebut El Nino ni boleh memberikan impak kesannya terhadap kesihatan kita juga. Terutamanya musim hari Aidilfitri ni ramai akan keluar pergi beraya kan, berada di atas jalan raya, panas, dehidrasi dan sebagainya. Tapi itu common je dehidrasi, tapi lagi mendalam daripada itu apa ya kita nak kongsikan hari ini bersama penonton. Kita perkenalkan terlebih dahulu dua tetamu di studio kami bawakan, iaitu Dr. Muhammad Ihsan Selamat, pakar perundingan, pensyarah Perubatan Kesihatan Awam, Kesihatan Persekitaran Jabatan Perubatan Kesihatan Awam, Fakulti Perubatan Universiti Teknologi Mara UiTM. Juga kita bawakan Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin, Pengarah Bahagian Sains Atmosfera dan Pembenihan Awan, Jabatan Meteorologi Malaysia. Assalamualaikum dan selamat pagi. Kita mulakan dulu dengan Dr. Fairuz. Setiap hari yang kita dapat laporan daripada Met Malaysia bukan sahaja di kaca TV, di radio juga berkenaan dengan cuaca di Malaysia ini. Apa yang kita perlu faham tentang El Nino itu, terutamanya pada situasi yang kita lalui sekarang? Terima kasih Ridwan dan Syuhada atas jemputan pada pagi ini. Untuk bercerita tentang El Nino, kita perlu faham apa itu El Nino itu sendiri. Secara amnya, El Nino adalah peningkatan suhu permukaan laut di tropika lautan Pasifik. Kenapa suhu permukaan laut di tropika lautan Pasifik itu panas? So, secara amnya, secara kebiasaannya, di timur lautan Pasifik tu dia ada kitaran lautan. So kitaran lautan tu dia akan bergerak daripada bawah laut ke atas permukaan. So ini menyebabkan suhu permukaan laut jadi lebih sejuk. Tetapi semasa El Nino, keadaan ini ataupun kitaran ini tidak ataupun kurang menjadi. So ini menyebabkan suhu permukaan laut di lautan Pasifik secara amnya menjadi lebih panas. Secara saintifiknya sekarang ni kita dunia menerima orang kata keadaan El Nino secara sederhana. El Nino sebenarnya boleh dikategorikan kepada 4 fasa lah. Yang pertama adalah El Nino lemah, iaitu suhu di permukaan laut tu adalah sekitar 0.5 hingga 1 darjah Celsius. El Nino sederhana sekitar 1.0 darjah Celsius hingga 1.5 darjah Celsius. Yang ketiga adalah El Nino kuat, iaitu 1.5 hingga 2 darjah Celsius. Lebih daripada 2 darjah Celsius kita panggil dia Super El Nino. So secara amnya negara sekarang mengalami keadaan El Nino sederhana. Impaknya El Nino ni kepada negara kita adalah yang pertama adalah pengurangan jumlah hujan. Ini disebabkan oleh kelembapan daripada lautan tropika tersebut, daripada lautan Pasifik tersebut tidak dapat bergerak masuk ke rantau negara. So kelembapan tu adalah faktor penting untuk membentuk hujan. So kelembapan tu satu faktor daripada lautan Pasifik tu dah kurang. Yang keduanya adalah dari segi peningkatan suhu. So secara amnya macam saya katakan tadi, suhu di lautan Pasifik tu meningkat 0.5 hingga 2 darjah Celsius lebih kurang. So maknanya negara kita juga ada possibility untuk peningkatan suhu. So secara amnya peningkatan suhu tersebut El Nino sederhana ini boleh meningkatkan suhu sekitar 0.5 darjah Celsius hingga 1.5 darjah Celsius di negara kita. Okey, berbalik pada keadaan sekarang, kita perlu cerita apa jangkaan El Nino tersebut. So secara amnya El Nino ini telah bermula pada Julai 2023. Intensitinya meningkat pada Disember dan Januari 2024. So sekarang ni secara amnya El Nino tu dia semakin melemah dan kita jangka ianya akan bertukar kepada keadaan exoneutral pada sekitar April ataupun Mei 2024. And then sebelum dia bertukar kepada kita kata fasa La Nina pula. La Nina ni lebih hujan. So kita jangka fasa La Nina ni akan bermula pada sekitar Ogos atau September lah. So dengan cerita lain, faktor-faktor ini, pengurangan intensiti El Nino ni akan menyebabkan keadaan cuaca panas ataupun jumlah hujan tadi semakin berkurang di rantau kita lah. Semakin beransur-ansur baik, insyaAllah. Adakah kadar kelembapan dalam udara di cuaca kita ini mampu mempengaruhi suhu sesuatu kawasan? Ya, benar. Seperti yang kita perhatikan bahawa
keadaan gelombang haba yang seperti kita dapati sekarang, dia sebenarnya ada lebih kepada kawasan Perak, Kedah, Perlis, and then pedalaman Pahang, pedalaman Kelantan. Dia tak berlaku di kawasan pantai. Sebab pantai itu dekat dengan laut. So kelembapan tu dia akan dapat dululah. Dia masuk kelembapan tu dia dapat. Yang kawasan pedalaman ni dia tak dapat kelembapan tu sebenarnya sebab daripada faktor bayu laut. So that's why kita nampak macam keadaan gelombang haba tu, keadaan cuaca panas tu dia lebih tertumpu pada orang kata kawasan pedalaman Semenanjung. Di tengah-tengah. Faktor geografi Gunung Ganang tidak membantu untuk kelembapan hujan sewaktu El Nino. Faktor kelembapan tu lebih pada laut lah. That's why secara amnya kalau macam tahun lepas suhu maksimum dunia adalah 66 darjah Celsius iaitu di Iran. Ia kawasan dataran, dia tak ada laut. So, kawasan negara kita tak maksimum temperature suhu adalah 40 darjah Celsius sebab kita dikelilingi laut. Di Perlis kan? Di Perlis pada tahun 1998. So secara amnya kita insya-Allah tak akan lebih pada tak seperti di Thailand, India ataupun di Iran dan sebagainya di mana suhu dia memang tinggi di kawasan daratan. Kita dikelilingi oleh lautan. Bersyukur kita kan duduk kat garis khatulistiwa dikelilingi laut. El Nino terkesan cuma tak seperti negara lain. Gempa bumi ke apa semua pun tak ada juga. Jadi kita kena bersyukur seperak. 37 pun rasa dah cukup panas. Ya kan? Kita dah cerita berkenaan El Nino. Sekarang tentang aspek kesihatan pula. Bagaimana kalau doktor boleh kongsikan perkara yang orang ramai perlu ambil perhatian apabila El Nino melanda ataupun kesan yang dapat dirasai di negara kita ini? Baik, terima kasih. Syuk, Ridwan. Kesan kesihatan dia sebenarnya adalah berkait dengan peningkatan suhu persekitaran. Bila suhu persekitaran meningkat, dia akan mempengaruhi suhu teras badan orang lah. Kan? Seperti yang kita tahu, badan kita ni kebanyakannya ataupun 70% ni terdiri daripada air. Kalau suhu persekitaran meningkat, dia akan menyerap air daripada badan. Badan senang kehilangan air. Jadinya kesannya adalah bila air cepat hilang, fungsi badan tu kebanyakan jadi slow, jadi perlahan. Terutamanya kepada organ-organ yang penting lah. Otak, jantung, buah pinggang, hati, macam tu. Itu kesan dia lah. Tapi kalau tak dijaga boleh bawa kematian kan? Kadang-kadang kita ambil ringan perkara seperti ini doktor. Perkara seperti strok haba seringkali kita kongsikan bersama untuk ambil maklum lah supaya tidak terjadi dan tidak berlaku kematian. Jadi bagaimana kalau doktor boleh kongsikan strok haba ini boleh berlaku disebabkan oleh peningkatan cuaca yang berpunca daripada El Nino? Ya. Seperti yang saya terangkan tadi lah, bila keadaan sekitaran panas, badan pun jadi macam tak berapa nak berfungsi dengan betul lah. Jadinya keadaan ni bila dibiarkan berlarutan, kesannya yang akhirnya akan boleh menyebabkan strok haba lah. Itu yang kesan akhir yang kita jangka lah kalau pendedahan tu berlaku berterusan sehingga menyebabkan strok haba. Dia awal-awalnya kita tak namakan dia strok haba, kita namakan dia kelesuan, keletihan. Jadi simptom-simptom tu kita boleh nampak sebenarnya, boleh nampak sebelum dia terjadi strok haba. Strok haba ni tak terjadi secara tiba-tiba, kita boleh nampak dia punya stage tu perlahan-lahan dari satu stage ke satu stage. Jadi kalau dibiarkan berlaku stage ni, akhirnya dia akan menyebabkan strok haba lah. Macam tu. Dr. Fairuz, dari aspek pertanian pula kan, dalam cuaca panas sebegini ada yang orang kata kesan positif. Contohnya kalau kita lihat perniagaan harum manis. Dia cukup perlukan cuaca yang panas. Ada juga pokok-pokok bunga, kalau orang suka berkebun, pokok bunga kertas dia akan cantik dan juga berkembang pada waktu panas. Tapi ada tanaman yang sangat terkesan ketika waktu panas seperti El Nino ini. Bagaimana kalau kita perlu memahami situasi tersebut di Malaysia? Cuaca panas ada yang okey, ada yang tidak okey dari aspek pertanian. Ya, so berbalik pada soalan tersebut, secara amnya El Nino ni dia tak panjang. So secara amnya dia dalam sekitar 9 bulan hingga 18 bulan. Ianya adalah orang kata fenomena cuaca secara jangka masa
sederhana lah. So maksudnya so dari segi pertanian tu maksudnya di sini adalah ianya adalah bergantung seperti macam masalah penanaman padi dan sebagainya yang bergantung pada air. Dan juga tapi waktu untuk harum manis memang perlukan cuaca yang panas. Tapi dalam sekarang ni faktor El Nino ni ianya menyebabkan secara amnya cuaca panas tu makin meningkatlah. So okey. So tapi saya lebih orang kata berminat untuk bercerita macam mana kita pantau keadaan cuaca panas. Okay. Secara amnya Met Malaysia dia ada dua kategori pemantauan cuaca panas ni. Yang pertama adalah pemantauan cuaca gelombang haba, kejadian gelombang haba. Biasanya gelombang haba ni dikaitkan dengan isu seperti yang dikatakan oleh doktor tadi, kelesuan haba ataupun strok haba. Di Malaysia kita memantau cuaca panas ni ataupun suhu ni menggunakan lebih kurang 250 stesen meteorologi di seluruh negara. Selain pada itu kita juga memantau lembayu ungu ataupun ultraviolet. So ultraviolet ni seringkali kita kaitkan juga dengan isu-isu sunburn, radang mata dan juga dari segi masalah-masalah kulit. So ada dua isu, ada dua benda yang kita monitor sebenarnya. So seperti yang kita tahu dalam 2-3 minggu yang lepas, so kebanyakan kawasan di semenanjung Malaysia dan juga di Sabah dia telah mengalami orang kata keadaan gelombang haba tahap 1, iaitu suhu melebihi 35 darjah Celsius untuk 3 hari berturut-turut. Malahan beberapa kawasan seperti di Perlis, Kedah, Utara Perak, di pedalaman Pahang seperti di Jerantut dan Raub, dan juga di pedalaman Kelantan seperti Gua Musang mencatatkan suhu lebih daripada 37 darjah Celsius untuk 3 hari berturut-turut. Suhu maksimum yang dicatatkan pada tahun ini adalah 38.6 darjah Celsius yang berlaku di Cuping pada 7 April 2024. Itu dari segi pemantauan gelombang haba. Dari segi pemantauan ultraviolet pula, so kita dapati pada sekitar bulan Mac dan April ni, indeks ultraviolet tu adalah sekitar 8 hingga 15 indeks. Definisi dia apabila indeks itu lebih pada 11, ianya bermaksud keadaan UV itu adalah ekstrim. So kita dah lebih ada beberapa kebanyakan hari ada lebih pada 11 pun. So maksudnya di sini Met Malaysia menyarankan supaya orang ramai supaya sentiasa peka dan juga bila orang kata berada di luar rumah dan sebagainya untuk sentiasa memakai pakaian pelindung matahari seperti pakaian yang baju lengan panas, panjang, topi dan kacamata hitam. So yang ini adalah penting supaya untuk mengelakkan orang kata kita daripada menghadapi masalah-masalah kesihatan. Dr. Ihsan, berapa sebenarnya cuaca yang sesuai untuk Malaysia kita untuk manusia lah terutamanya kan supaya tidak sampai ke kelesuan haba, ke strok haba, ideal temperature untuk badan manusia sebenarnya kat luar. Baik. Okey. Kalau nak ikutkan suhu teras badan manusia tu dia dalam kurang daripada 36.9 lah. Itu maknanya kalau lebih daripada itu kita akan katakan demam. Demam tu panas ya. Tetapi bila suhu di luar kita panggil ambient temperature tu, ambient temperature tu kita perlukan dalam lebih kurang 25 hingga ke 27, 28. Oh, that's the ideal temperature. Ya, itu ideal lah. Tu maknanya kalau tinggi lagi daripada tu, kita katakan macam kita berada dalam bilik biasa tu 30 darjah Celsius tu okey. Masih lagi okey. Jadinya kita kalau boleh kita nak berada dalam keadaan yang nyaman ya, suhu yang tak berapa panas dan tak berapa sejuk. Itu yang saya katakan dalam 25 hingga 29 macam tu dah. Tapi kalau 30 darjah Celsius dalam ruangan yang tertutup, maksudnya tidak ada sinaran, okeylah maksudnya. Okey, masih lagi okey. Dengan syarat ventilasi tempat tu bagus. Kita tak nak
kita duduk dalam satu bilik walaupun suhu dia 29-30 tapi udara still, dia tak jalan. Itu tak berapa baguslah. Kita nak suasana yang udara tu bergerak. Bergerak, bertukar macam tu. Dan baru itu kita namakan suasana yang orang kata ideal lah untuk kita berada. Ni doktor kan raya kan Ridwan dan juga Dr. Fairuz kan, bila hari raya ni kita balik kampung kan banyak rumah kayu, atap zinc. Itu akan secara tidak langsung, bila kampung atap zinc, lepas tu rendah pula tu, secara tidak langsung dia akan memerangkap haba. Nasihat doktor, kadang kita dah beraya takkan kita beraya takkan kita nak komplain pula rumah orang doktor. Jadi apa cadangan daripada doktor apabila kita dalam musim perayaan kan, suasana untuk kita berhari raya tapi kita berada keadaan El Nino, lepas tu mungkin keadaan penempatan ataupun rumah yang dikunjungi itu kurang sesuai. Apa yang individu tersebut boleh laksanakan doktor? Baik, okey. Itu memang cabaran lah. Cabaran kita yang duduk di kampung ya. Tapi orang kampung dah biasa dah kan. Cumanya orang yang daripada bandar ni bila balik kampung mak tok ni panas. Jadi setengah rumah tu dia ada dua tingkat kan. Rumah atas yang beratap zinc tu rumah atas yang biasanya panas tu. Dan biasanya mereka ni tak duduk rumah atas pun. Rumah bawah ada kan. Betul. Orang akan turun bawah untuk mendapatkan suasana yang lebih selesa. Lebih dia punya kepanasan tu kurang daripada rumah atas. Biasanya orang tak duduk kat rumah atas. Kalau duduk pun kita akan pastikan supaya tingkap dibuka supaya udara tu bergerak laju. Walaupun panas, udara tu bila dia lalu macam tu dia tak menyebabkan kepanasan yang lebih lah. Macam tu lah. Ada ventilation lah. Kalau dapat rumah kampung tepi sawah, dia bergerak, angin tu dia akan nyaman lah. Angin tu perlu bergerak. Okey, ada beberapa minit lagi. Kita kembali kepada Dr. Fairuz. Pemberian awan. Bagaimana? Apa yang kita perlu faham? Sebab saya difahamkan, ia juga melibatkan penggunaan garam. Apa kesan kepada masyarakat sekeliling yang tempat yang kita melakukan pemberian awan tersebut, Dr. Fairuz? Untuk pemberian awan kita menggunakan garam biasa seperti garam yang kita buat masakan tu sebenarnya. So cuma kita menggunakan garam yang paling halus lah, yang paling halus, and then kita larutkan ianya di dalam air, and then kita sembur secara amnya di kawasan di dalam awan lah. Untuk sepanjang tahun ni, tahun 2024 ni, kita Jabatan Meteorologi Malaysia dengan kerjasama Agensi Pengurusan Bencana Negara dan juga pihak Tentera Udara Diraja Malaysia telah melakukan 5 hari operasi pemberian awan. Yang pertama, operasi pertama yang kita lakukan adalah pada 27 dan 28 Februari 2024 bertujuan untuk meningkatkan paras empangan di Bukit Merah, empangan Bukit Merah di Perak, empangan Teluk Hitam di Pulau Pinang dan juga empangan Teluk Bahang di Pulau Pinang. Selanjutnya pada 28, 29 dan 30 Mac 2024 kita juga telah buat operasi pemberian awan di Sabah. Kita buat di Papar, di Lahad Datu dan juga di Sandakan. Tujuannya adalah untuk orang kata meningkatkan kemampuan sungai ataupun empangan untuk membekalkan sumber air minuman kepada kawasan-kawasan tersebut. Secara amnya pada 5 hari operasi pemberian awan itu dilakukan, kita dah dapat targetlah, capai output apa yang kita hendak. Berbalik pada soalan tadi yang berkaitan dengan apa yang kita perlu tahu, apa yang kita perlu tahu bila nak buat operasi pemberian awan. Secara amnya operasi pemberian awan itu dilakukan apabila dia mematuhi 3 kriteria. So yang pertama, atmosfera perlu lembap. So kita perlu ada kelembapan untuk membuat hujan. Okey. Yang keduanya adalah keperluan supaya ada awan. So kalau tak ada awan, kita tak boleh nak sit dah. Kalau kita benihkan pun dia akan turun ke bawah. So kita perlu ada awan, and then awan tu dia akan bawa cloud condensation nuklear ataupun partikel-partikel air tadi, garam tadi untuk naik ke atas dan bentuk awan yang lebih besar dan lebih maksudnya di sini operasi pemberian awan tu selain dia menghasilkan hujan, dia juga target untuk menghasilkan droplet, rain droplet tu menjadi lebih besar, dia kumpul lebih banyak moisture.
So yang ketiganya adalah faktor angin. So angin perlulah tidak terlalu kencang. So kalau angin kencang dia akan orang kata dia akan potong ataupun dia akan hanyutkan awan tu ke tempat lain. So seperti itu juga lokasi tempat yang perlu melakukan penahan awan tu perlulah careful. Kita kena tengok dia punya topografi dan sebagainya supaya hujan yang terhasil itu adalah tepat di lokasi. Kalau tidak, ianya akan menjadi orang kata usaha yang sia-sia. So, yalah. Nak cerita lebih lagi. Menarik sebenarnya. Okey, sedikit saranan lah daripada doktor sendiri kan, Dr. Iksan sendiri untuk penonton Tak Pagi Mesra supaya lebih berhati-hati ketika cuaca panas yang sedang melanda sekarang ini. Baik, okey. Yang paling penting sekali adalah kita kena cakna diri sendirilah. Cakna diri sendiri. Kita tahu macam mana keadaan diri kita kan. Bila kita rasa macam rasa letih, lesu, tak berapa bermaya nak buat satu benda tu, kita kena retreat lah. Pergi ke tempat yang cuaca dia lebih rendah, redup. Pergi ke tempat teduh, jangan banyakkan aktiviti di luar rumah yang boleh menyebabkan pendedahan kepada matahari secara terus. Kepada ibu bapa, minta tolonglah pantau anak-anak. Anak-anak kita ni, dia ni suka main macam-macam benda kan, bau panas. Kita tak nak anak mereka ni terdedah kepada cuaca panas yang melampau lah. Jadi maknanya kena kurangkan aktiviti seperti itu. Dan juga kalau boleh pakai pakaian yang mudah mudah melantunkan semula haba, pakaian berwarna cerah, jangan gelap. Warna hitam. Dan juga fabrik tu kena yang lebih sesuai lah untuk dia senang serap peluh dan juga ringan. Dia tak menyebabkan kita rasa cepat panas masa pakai tu. Dan juga kalau cuba berteduh banyaklah. Stay indoor. Orang kata jangan dedahkan diri terlalu lama di luar yang berkeadaan panas. Minum air mencukupi. Terima kasih Dr. Iksan, Dr. Fairuz untuk kongsi berkenaan dengan topik kita hari ini, El Nino. Risiko kesihatan dan juga alam sekitar. Terima kasih kepada kedua-dua tetamu. Baiklah, kita akan ke Map Malaysia untuk kita ketahui tinjauan cuaca pada hari ini.